Unit Rawatan Rapi atau ICU Hospital Sungai Buloh merupakan medan perang utama negara melawan pandemik COVID-19. Kru Majalah 3 turut baru-baru ini mendapat kebenaran khas untuk memasuki zon merah yang menempatkan pesakit kritikal wabak ini. Sejak Oktober tahun lalu, Hospital Sungai Buloh telah diwartakan sebagai hospital khas untuk merawat pesakit COVID-19. Unit rawatan rapi ini diklasifikasikan sebagai zon merah lantaran risiko jangkitan bawaan udara virus SARS-CoV-2 daripada mereka yang menerima rawatan. Seperti petugas lain yang bekerja berhadapan dengan pesakit COVID-19, petugas kesihatan ward ICU juga wajib menggunakan peralatan pelindungan peribadi atau PPE. Walaupun kurang selesa, mereka harus akur bagi melindungi diri daripada terkena jangkitan wabak ini. 24 jam sehari, 365 hari setahun. Itu waktu bekerja petugas kesihatan di unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh ini sejak lebih setahun lalu lantaran pandemik COVID-19. Kalau anda dapat lihat, katil-katil di sini hampir dipenuhi. Ini kerana kes COVID-19 semakin meningkat naik sejak akhir-akhir ini. Saya yang baru sejam dalam pakaian pelindungan ini boleh rasa letih, lesu kita berpeluh. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana petugas-petugas kesihatan di sini dapat istiqamah dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Petugas kesihatan ward ICU ini dibahagikan kepada 3 shift. Shift pertama dari jam 7 pagi hingga 2 petang. Shift kedua bermula jam 2 petang sehingga 9 malam. Manakala shift malam dari jam 9 sehingga jam 7 pagi keesokannya. Pembahagian shift ini penting bagi membantu mengoptimumkan pengurusan serta penjagaan pesakit yang memerlukan rawatan rapi di keadaan mereka yang kritikal. Hospital Sungai Buloh telah menyediakan seramai 2,500 petugas kesihatan untuk bekerja untuk merawat pesakit COVID-19. Untuk khas untuk ward ICU, kita ada 80 petugas kesihatan, iaitu termasuk doktor dan pakar anestesia. Dr. Eng Kar Seng, seorang pakar rawatan rapi dan anestesiologis Kementerian Kesihatan Malaysia. Berusia 39 tahun, dia asalnya bertugas di Hospital Kuala Lumpur sebelum dipinjamkan ke hospital ini sejak lebih setahun lalu untuk membantu warga kerja ward ICU merawat pesakit COVID-19. Sebagai seorang doktor pakar, menjadi rutin harian Dr. Eng untuk memeriksa tanda vital setiap pesakit bagi memantau keadaan mereka. Pemantauan berkala ini penting untuk memastikan setiap rawatan dan ubat yang diberikan berkesan dalam proses penyembuhan gejala kronik dialami pesakit. Setiap pesakit ICU datang dengan morbiditi berbeza, bergantung kepada sejarah penyakit kronik dihadapi mereka. Bila pesakit datang ke ICU, mereka biasanya adalah pesakit yang tenat dan memerlukan sokongan organ dan juga sokongan bantuan pernafasan. Kita tahu khasnya COVID, mereka boleh mengakibatkan pelbagai organ tergendala dan sebagainya seperti otak, buah pinggang, hati dan khususnya kepada paru-paru. So apa yang kita buat di ICU ialah satu rawatan komprehensif di mana pesakit memerlukan pemantauan yang sepanjang masa dan lebih rapi kerana keadaan mereka boleh jadi teruk pada bila-bila masa. So kita perlu menstabilkan mereka. Selain itu, kita pun buat dialisis kepada pesakit yang memerlukan bila buah pinggang rosak dan juga ada pun pesakit yang datang ke ICU yang masalah serangan jantung ataupun masalah yang memerlukan pembedahan serius yang mereka untuk datang untuk membuat pemantauan yang rapi
untuk stabilization. Kesemua pesakit COVID-19 yang ditempatkan di ward ICU memerlukan penggunaan alat bantuan pernafasan. Ini kerana radang paru-paru antara simptom yang dialami pesakit kritikal di sini. Ia merosakkan sel dan tisu yang menghuni kantung udara paru-paru pesakit. Penggunaan mesin ultrabunyi dengan teknologi terkini membantu Dr. Eng mengenal pasti keadaan sebenar organ dalaman pesakit. Maklumat yang diterima kemudiannya dikongsikan kepada jururawat untuk direkodkan. Ini bagi memudahkan pekerja kesihatan di ICU memilih proses rawatan seterusnya yang setimpal dengan keadaan pesakit. Kerangka kerja ini sebuah wadah proaktif yang berubah seiring dengan penambahan ilmu petugas ICU mengenai wabak COVID-19 sejak setahun lalu. Masa Mac 2020, kita tidak tahu banyak tentang COVID. Ini seluruh dunia pun tidak tahu banyak tentang COVID, virus yang baru SARS-CoV. So, kita menghabiskan masa yang sangat panjang untuk merawati satu pesakit. Dia ambil 2 kali ganda bila kita rawat berbanding dengan pesakit sebelum yang bukan COVID. So, selain itu kita pun berwas-was sebab kita takut dijangkiti. Dan bekerja dalam PPE memang adalah dalam keadaan yang panas, memang lebih penat lah. So saya boleh ingat pesakit pertama yang saya jaga masa tu, mereka mengambil masa yang lama dalam mesin bantuan pernafasan. Lebih lama daripada jangkitan kuman bakteria yang lain. Dia hanya akan jadi lebih teruk pada minggu kedua. Biasa jangkitan kuman paru-paru kita ambil 2-3 hari boleh baik kalau respon kepada antibiotik. Yang kalau penyakit ni mungkin ambil lebih masa 5 hari, 7 hari sampai 2 minggu.